Kembali bersiaran dalam Selamat Pagi Malaysia. Baiklah, 20 November nanti hari mengundi untuk pilihan raya umum DUN Melaka ke-15. Untuk pengundian awal pula pada 16 November, pada 8 hari bulan yang lepas, kita telah pun menyaksikan penamaan calon dan juga seramai 112 calon yang layak bertanding untuk pilihan raya umum Melaka yang melibatkan 28 kawasan DUN. Jadi kita ingin mengupas dengan lebih lanjut pastinya berkaitan PRU DUN Melaka ke-15 ini ke arah mandat baharu yang lebih stabil. Jadi kami bawakan seorang tetamu menerusi panggilan video iaitu Profesor Dr. Siva Murugan Pandian selaku penganalisis politik untuk kita mengupas dengan lebih lanjut berkenaan dengan topik ini. Prof. Dr. selamat pagi. Selamat pagi Syahda dan juga Rizwan. Okey. Baiklah Doktor, Prof, kita mulakan perbincangan kita pada hari ini. Kalau kita lihat dari segi pertembungan parti politik pada pilihan raya umum Melaka ini, yang menariknya adalah pertembungan tiga gabungan parti politik yang mendominasi PRU DUN Melaka, PH, Pakatan Harapan, Barisan Nasional dan juga Perikatan Nasional. Jadi kalau kita lihat, ketiga-tiga gabungan ini sebenarnya adalah mewakili suara orang Melayu. Jadi pendapat Prof sendiri, adakah apabila berlakunya pertembungan ketiga-tiga gabungan parti politik yang mengangkat suara orang Melayu ini menjadi garis pemisah kepada undi yang akan berlaku pada 20 November nanti? Ya, sudah pasti apabila berlaku tiga penjuru, hakikatnya harus kita akui bahawa perpecahan undi Melayu itu boleh berlaku. Malahan kalau kita perhatikan secara umumnya pada tahun 2018 apabila pertembungan berlaku di antara Pakatan Harapan, Barisan Nasional dan juga PAS, ianya telah memberikan kelebihan kepada Pakatan Harapan kerana perpecahan sokongan kepada PAS dan juga Barisan Nasional. Tapi dalam konteks 2021 ini kita melihat bagaimana sokongan bagi Barisan Nasional dan juga Perikatan Nasional adalah daripada blok yang sama dan sudah pasti perpecahan itu tidak dapat dielakkan. Barangkali kalau kita perhatikan kepada apa yang telah berlaku pada 2018, beberapa kerusi di mana Barisan Nasional tewas kerana tiga penjuru, termasuklah di Rumbia, di Durian Tunggal, di Payung Rumput, di Teluk Mas dan juga Bukit Katil, kerana tiga penjuru ini telah menyebabkan pola pengundian ataupun gelagat dalam kalangan pengundi itu berubah-ubah. Dan saya percaya itu boleh berlaku, melainkan kita melihat jika sekiranya pengundi yang telah melakukan protes pada tahun 2018 kembali kepada parti asal mereka, mereka yang taat dan juga setia kepada parti kekal, dan yang penting di sini adalah bagaimana untuk mendekati kumpulan pengundi atas pagar dan juga yang berada di luar, yang barangkali ada di Muar, Tampin, Seremban, Kuala Lumpur. Macam manakah mereka mahu pulang ketika pandemik COVID-19 ini? Prof, bukan sahaja daripada tiga parti utama seperti PNBN dan juga PH ini yang akan bertanding bagi PRU DUN Melaka ini, malah ada di DUN Asahan umpamanya 6 penjuru yang melibatkan lebih daripada satu parti bebas. Jadi bagaimana Prof melihat situasi ini yang boleh memecahkan undi di kawasan DUN tersebut? Lazimnya pengundi akan mengundi berdasarkan kepada satu calon, kedua parti dan yang ketiga isu. Jadi 6 calon bertanding barangkali merasakan bahawa masing-masing akan ada peluang dan sudah pasti di Asahan tertumpu kepada bekas Ketua Menteri Datuk Seri Idris Harun. Kalau kita perhatikan di pilihan raya negeri ini, 22 calon bebas turut serta untuk mencuba nasib mereka. Jadi dalam amalan pendemokrasian kita, kita membenarkan sesiapa saja mahu bertanding. 6 penjuru itu memeriahkan lagi pilihan raya. Tapi saya percaya kelebihan adalah kepada parti siasat yang ada guna tenaga, yang ada jentera, yang ada logistik yang kukuh. Itu tidak bermakna calon bebas tidak mempunyai peluang, kerana dengan larangan ataupun keterbatasan serta limitasi untuk berkempen, sudah pastilah itu juga akan memberikan ruang terbuka kepada sesiapa saja. Misalnya kalau seseorang calon bebas itu menggunakan social influencer untuk berkempen, saya percaya itu juga akan membolehkan calon bebas itu memberikan persaingan kepada calon-calon lain. Tapi dalam konteks di Asahan, ianya akan memberikan kelebihan kepada parti yang ada jentera guna tenaga logistik yang kukuh, kerana Asahan merupakan salah satu DUN yang menjadi tumpuan. Apatah lagi beliau juga merupakan salah seorang yang telah menumbangkan kerajaan yang lepas. Dalam PRU DUN Melaka pada kali ini, saya kira ini satu pilihan raya umum yang cukup menarik untuk kita lihat dan jangkakan, kerana apa yang akan bakal berlaku pada kali ini dia boleh menggambarkan apa yang akan berlaku pada pilihan raya umum yang ke-15 yang akan kita hadapi tidak lama lagi. Pakatan
Harapan meletakkan 4 calon anak muda. Jadi situasi dalam negara kita sekarang, ya betul, apabila kita bercakap mengenai anak muda, suara anak muda ini banyak didengari, terutamanya dalam konteks media sosial itu sendiri. Dan Pilihan Raya Umum Melaka ini juga menggunakan banyak kempen-kempen menggunakan media-media sosial ini. Jadi bagaimana Prof melihat kedua-dua entiti ini, suara anak muda dan juga media sosial dan juga media baru ini mampu untuk memberi perubahan kepada undi di Melaka? Ya, bagi saya Pakatan Harapan telah membuat satu langkah berani untuk kemukakan calon muda sampai ke calon yang paling muda berumur 21 tahun di Sungai Rambat. Dan kalau kita perhatikan, menariknya di sini Pilihan Raya Negeri Melaka ini lebih merupakan satu eksperimen ataupun uji kaji ke atas beberapa faktor, termasuk untuk menguji kehadiran calon-calon muda, apatah lagi majoriti pengundi di Melaka ini adalah di bawah umur 45 tahun. Mahu dilihat tren, gelagat, pola pengundian dalam kalangan golongan muda dengan meletakkan calon-calon muda. Yang kedua, persediaan untuk berhadapan dengan undi 18 yang bakal diperkenalkan mulai Januari 2022. Bermakna ini juga merupakan langkah berani untuk melihat apakah bentuk pengstrukturan undi yang boleh berlaku. Dan saya juga melihat bahawa dengan larangan kempen bersemuka, berceramah besar-besaran, ia membuka ruang kepada pembentukan pengundi alam maya. Bagaimana pengundi alam maya ini boleh berinteraksi, berkomunikasi. Ini bukannya satu yang baru. Sejak Mac 2020 sampai ke hari ini kita masih berinteraksi menggunakan alam maya. Dan dalam konteks alam maya ini, penggunaan media sosial, Instagram, Facebook, Twitter lebih rapat dengan golongan muda, dan saya percaya mesej isyarat yang mahu disampaikan itu lebih mudah dalam kalangan mereka berbanding dengan golongan yang lain. Tapi itu tidak bermakna ini akan menolak golongan konvensional, tradisional yang selama ini juga telah menyumbang kepada proses pola pengundian. Eksperimen yang lain yang boleh kita lihat di sini adalah juga bagaimana tren dalam kalangan yang berumur 60 ke atas. Apabila penggunaan media sosial mungkin kurang, bagaimanakah mereka mendapatkan informasi dan juga maklumat? Adakah mereka akan terus kekal setia taat kepada parti berbanding dengan golongan muda yang mungkin melihat kepada calon dan juga melihat kepada isu? Sebab itu di dalam pilihan raya kali ini kita lihat calon-calon yang dipilih itu adalah berdasarkan kepada pelbagai latar, dari segi umur, dari segi kepakaran, dari segi pekerjaan. Dan saya rasakan ini juga merupakan sesuatu yang cuba diuji dalam konteks ini. Tapi malangnya, kalau kita perhatikan di Melaka, 51% adalah pengundi wanita. Hanya 16 orang calon wanita dipilih berbanding dengan 96 orang calon wanita. Ini merupakan satu yang saya rasakan untuk pilihan raya akan datang perlu dikaji. Dan kita tidak boleh mengeneralisasikan apa saja keputusan yang berlaku di Melaka ini akan menjadi keputusan di pilihan raya umum. Tetapi mungkin kerjasama, kolaborasi politik, bagaimanakah acuan yang akan dibentuk? Adakah Barisan Nasional akan kekal Solo? Adakah Pakatan Harapan mampu untuk kekal seadanya? Apakah Perikatan Nasional juga akan mampu untuk membentuk satu jajaran lain jika sekiranya keputusan berbeza-beza? Jadi bagi saya dalam konteks di Melaka ini, kita melihat eksperimen ataupun uji kaji ini lebih menunjukkan bahawa bagaimanakah satu proses perubahan yang perlu diteliti untuk pilihan raya umum. Malahan kalau kita perhatikan juga di sini yang menariknya juga adalah bagaimana pengundi luar. Apakah pengundi luar mahu kembali dan juga menyokong? Walaupun ada media sosial digunakan, golongan muda cuba menarik sokongan, tetapi apakah mereka mahu keluar dalam kedudukan pandemik ataupun merasakan bahawa apa yang berlaku dalam pilihan raya negeri tidak akan menukar apa-apa di peringkat persekutuan dan mahu menunggu pilihan raya umum. Jadi berbagai isu harus kita lihat dan mandat yang bakal diberikan itu saya rasakan harus dilihat merupakan mandat daripada rakyat. Sebab itu bila kita sebut tentang media sosial, golongan muda dan juga pilihan raya, yang penting di sini adalah soal kestabilan, soal kemakmuran, kesejahteraan. Siapakah yang mampu untuk memastikan bahawa tidak ada lagi majoriti yang kecil-kecil? Bermakna pengundi muda ini jika ada tarikan tertentu, apakah mereka mampu untuk menarik keluar pengundi lebih ramai menggunakan platform yang sedia ada, ataupun kita akan melihat penurunan dari sudut mereka yang keluar mengundi nanti. Prof. Dr. Itu kalau kita bercerita berkenaan pengundi yang lebih muda dan
dan calon lebih muda dan sebagainya. Bagaimana pula dengan ada jentera parti yang menghantar muka-muka baharu di don-don yang mungkin kita dapat saksikan mungkin namanya tidak tersohor di kawasan don tersebut. Jadi pada pandangan Prof. Dr. sendiri, ialah sekarang ini berkempen pula dalam media sosial, kemudian calon tersebut merupakan muka baharu di kawasan-kawasan don tersebut. Apakah kebarangkalian kemenangan itu boleh didapat oleh calon-calon seperti ini, Prof. Dr.? Selalunya di dalam sesuatu kawasan yang dirasakan sukar menang, maka kawasan itu diletakkan calon sebagai satu pendedahan, dan calon itu juga tahu peluang adakah mampu untuk meraih kemenangan ataupun di sebaliknya. Tapi yang penting di sini adalah bagi saya siapa-siapa yang menjadi calon, sejauh manakah mereka mahu bertanggungjawab ke atas pemilihan mereka. Kedua, sejauh manakah mereka ada agenda yang melangkaui agenda parti dan juga agenda peribadi. Sejauh manakah mereka mengutamakan agenda rakyat. Sudah pasti dalam konteks ini kita melihat bagaimana masing-masing cuba menengahkan satu pembaruan, perubahan. Dengan kempen media sosial ini sepatutnya dia mampu untuk mendekati pelbagai kumpulan sasar. Hakikatnya harus kita akui, walaupun ramai katakan kempen tersekat, terbatas, tapi sebenarnya sejak Mac 2020 kita telah menggunakan alam maya sepenuhnya. Dan saya percaya jika sekiranya itu diguna pakai untuk menyalurkan mesej dan isyarat, golongan-golongan ataupun calon baru ini juga mempunyai peluang. Cumanya dalam konteks sesuatu kawasan, kadang-kadang ketaatan kepada parti itu melangkaui calon. Di dalam sesuatu kawasan lain, isu mungkin akan diutamakan. Katakan kawasan itu isunya banjir. Jadi siapakah yang mampu untuk memberikan satu keyakinan bahawa banjir itu dapat diselesaikan? Kita tidak boleh melihat pada isu 2018 kerana suasananya jauh berbeza. Suasana sekarang ini isunya berlainan. Jadi sudah pasti pendekatan yang perlu digunakan pakai adalah pendekatan yang luar biasa, kerana kita berada dalam pandemik yang luar biasa. Metodologi, strategi, intervensi yang luar biasa perlu digunakan pakai. Jadi bagi saya di sini, calon baru sekalipun, sebenarnya ini membuka ruang kepada mereka untuk menonjolkan diri, sekurang-kurangnya memahami bagaimana perjalanan pilihan raya dan juga memberikan persaingan kepada yang lain. Calon yang berpengalaman, calon yang memang dah ada guna tenaganya, jenteranya, tidak semestinya boleh menang. Kerana ada kawasan yang barangkali akan melakukan undi protes, mungkin akan melihat peratusan yang rendah, itu juga boleh membuka ruang kepada calon-calon baru ini. Apabila membuka ruang, katakan 6 orang bertanding, 5 orang bertanding, 3 orang bertanding, sebenarnya ia membuka platform yang lebih luas, kerana di dalam satu blok perpecahan undi boleh berlaku dan selebihnya mungkin akan berpihak kepada calon baru tadi. Dari segi manifesto pula, Prof, bagaimana Prof melihat apabila masyarakat sudah pun sebenarnya mula tawar hati apabila melihat manifesto ini, kerana berdasarkan kepada pilihan raya umum sebelum-sebelum ini ada manifesto daripada pihak yang menang tidak dapat ditunaikan. Jadi perkara ini menjadi salah satu faktor orang kata macam nak percaya atau tak percaya terhadap manifesto. Jadi bentuk manifesto bagaimana sepatutnya yang digunakan dalam semasa ada beberapa hari lagi berkempen sebelum pilihan raya umum pada 25 November ini. 20 November kalau kita perhatikan, manifesto ini adalah satu dokumen tambahan yang memberikan nilai tambah kepada parti dan juga calon. Setengah pengundi tak mengambil kisah pun ke atas manifesto kerana merasakan bahawa mereka akan terus taat kepada calon ataupun parti. Tetapi pengundi atas pagar, pengundi yang melakukan protes, mungkin mereka akan melihat manifesto itu penting. Sebab itu kalau kita perhatikan kedua-dua manifesto, baik Barisan Nasional ataupun Pakatan Harapan, 3 kata kunci yang dipilih adalah kestabilan, kemakmuran, kesejahteraan. Kerana soal kesihatan, soal ekonomi, soal bagaimana untuk melahirkan keadaan lebih menentu itu dipentingkan. Jadi manifesto ini bagi saya melihat ini adalah perancangan ataupun perencanaan sesuatu parti untuk menunjukkan bahawa inilah hala tuju yang mahu dibawa oleh mereka, khususnya untuk mendekati kumpulan atas pagar ataupun pengundi luar bandar, pengundi luar kawasan yang mungkin tidak setia kepada parti ataupun calon. Ada juga yang menyatakan bahawa manifesto ini bukan satu kitab,
tidak penting, kita tidak terikat, tetapi ini sebenarnya adalah aku janji parti kepada pengundi sepatutnya dihormati, diiktiraf dan juga memastikan bahawa apa saja yang telah disenaraikan itu mampu direalisasikan. Katakan 32 inisiatif yang cuba dikemukakan oleh Pakatan Harapan. Secara rasionalnya, pengundi akan melihat mampukah dia tercapai. Walhal janji 100 hari dulu pun banyak kekangan, keterbatasan. Bagaimanakah mahu dilakukan ini ketika berhadapan dengan proses pemulihan pandemik. Jadi yang rasional, yang pengundi atas pagar ini, saya rasa dia akan melihat kesemua perkara ini. Manifesto itu akan dilihat sebagai salah satu dokumen, tetapi bukannya satu keutamaan kepada segelintir pengundi. Setiap pengundi polanya berbeza, dia mengundi mengikut pendekatan yang berbeza, dan saya percaya ada segelintir saja yang akan menggunakan manifesto dalam konteks sekarang ini. Kerana yang penting sekarang ini yang mahu dilihat adalah agenda rakyat, agenda pemulihan dalam soal ekonomi, kesihatan, supaya kestabilan dapat dipelihara. Dan saya percaya yang mahu juga dilihat adalah tidak lagi kemenangan yang terlalu rapat. Jurang yang terlalu rapat menyebabkan seolah-olah keadaan tidak menentu boleh berpanjangan, maka pengundi sepatutnya memberikan kemenangan kepada sesiapa saja, tapi biar dengan angka yang lebih besar, kerana politik angka itu penting, kestabilan dapat dipulihkan. Okey, jadi di kesempatan ini kalau Prof boleh kongsikan sedikit harapan ialah pilihan raya DUN Melaka ini, seperti kita menghadapi PRU DUN Sarawak pula, insyaAllah. Jadi ini merupakan satu titik tolak di mana semuanya berlaku ataupun dilangsungkan dalam secara norma baru dan juga sangat ketat ikut prosedur ataupun SOP dari keluarga pilihan KL. Jadi sikit harapan daripada Prof sendiri. Bagi saya melihat pilihan raya ini, walaupun ramai katakan tidak perlu diadakan, tapi akhirnya sudah dipersetujui untuk dibubarkan Dewan Undangan Negeri. Maka pengundi mempunyai hak dan menjadi raja pada hari pilihan raya, harus melakukan tanggungjawab mereka dan memastikan bahawa yang dipilih itu adalah yang mampu untuk pulihkan kestabilan, membawa kemakmuran dan juga kesejahteraan. Yang penting juga di sini adalah tidak ada pihak yang melakukan undi protes semata-mata kerana tidak berpuas hati dengan kedudukan semasa kerajaan, kerana dalam amalan pendemokrasian pengundi memainkan peranan yang cukup besar untuk membawa perubahan ataupun memastikan kesinambungan. Jadi harapan besar saya adalah supaya masing-masing akan menjalankan tanggungjawab mereka secara rasional, praktikal, bukan yang emosional, dan memulihkan semula keadaan kepada seadanya, dan akhirnya kita mampu untuk melihat perubahan yang lebih besar selepas 20 November. Dan saya percaya walaupun Melaka akan mendapat Ketua Menteri kali ketiga dalam masa 3 tahun. Tapi biarlah ini merupakan proses yang kita akur dan juga kita raikan sebagaimana kita meraihkan pilihan raya sebagai salah satu cabang besar dalam amalan pendemokrasian negara kita. Okay. Itu dia buah fikir daripada Profesor Dr. Siva Murugan Pandian, penganalisis politik mengenai PRU DUN Melaka ke-15 ke arah mandat baharu yang lebih stabil. Terima kasih banyak-banyak Prof di atas kesudian untuk bersama dengan kami pada hari ini. Baiklah, kita akan tunggu jugalah apakah bentuk keputusan pada 20 November nanti, yang mana pengundian awal pada 16 November nanti, iaitu pilihan raya umum DUN Melaka ke-15. Baiklah, kita akan ke Pahang untuk cerita